kita berbicara mengenai Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Kita ambil yang belakang dulu. Min qaumi Musa. Daripada kaum Nabi Musa. Dan Nabi Musa ni terkenal kaum dia yang bernama Bani Israel. Ini menunjukkan tadullu ala zahir. Menunjukkan pada zahir ayat ni, Qarun juga adalah Bani Israel. Sebagaimana Nabi Musa dan Nabi Harun. Tetapi personality Qarun tu sendiri siapa? Sekurang-kurangnya ada 6 riwayat. Pandangan-pandangan daripada ulama siapakah Qarun. Yang pertama, contohnya kalau kita rujuk dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Quranul Azim, dalam tafsir tu ada riwayat. Yang pertama datang daripada Al-A'mashi. Al-A'mashi ni seorang ulama besar. Beliau meriwayatkan daripada Al-Minhal bin Amru. Al-Minhal bin Amru mengambil periwayatan daripada Sa'id bin Jubair, tokoh tabi'in yang besar. Sa'id bin Jubair ambil riwayat daripada sahabat besar Nabi Abdullah ibnu Abbas. Sehubungan dengan ayat Inna Qaruna kana min qaumi Musa, daripada riwayat Ibnu Abbas daripada A'mashi ini, bahawa Qarun itu adalah anak kepada pakcik Nabi Musa alaihi salam. Qarun anak kepada pakcik Nabi Musa, anak kepada pak saudara dia. Jadi automatik dia adalah saudara sepupu Nabi Musa alaihi salam. Faham dah ayat tu? Anak kepada pakcik dia. Jadi pakcik dia tu pak saudara, anak pak saudara dia sepupu dia lah. Jadi pernyataan ini menunjukkan Musa dan Qarun adalah saudara sepupu. Tu yang pertama. Yang kedua, Imam Ibnu Katsir mendatangkan nama-nama ulama-ulama yang besar untuk mengukuhkan pandangan dan pendapat yang pertama. Dengan kata lain, nama-nama ni menyokong kenyataan bahawa Musa dengan Qarun tu adalah sepupu. Antaranya ulama besar seperti Ibrahim An-Nakhai, kata sepupu. Abdullah bin Al-Haris bin Naufal, ulama besar, kata sepupu. Sama' ibnu Harb, kata sepupu. Qatadah, kata sepupu. Malik ibnu Dinar, kata sepupu. Ibnu Jurash, kata sepupu. Dan ulama-ulama besar yang lain bersepakat mengatakan bahawa Musa dan Qarun adalah saudara sepupu. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir, salah satu daripada nama-nama tadi. Yang terakhir saya sebut tadi, selepas Malik bin Dinar, ialah Ibnu Jurayj. Ada pandangan tersendiri daripada Ibnu Jurayj dengan mengatakan bahawa Qarun ini adalah merujuk kepada Qarun bin Yashur bin Qahis. Qarun bin Yashur bin Qahis. Manakala Nabi Musa bin Imran bin Qahis. Jadi atas pernyataan Ibnu Jurayj tadi seolah-olah membenar dan memperkuatkan lagi pandangan yang pertama. Bila kata Qarun, Qarunlah bin Yashur, Yashur tu bapa Qarun. Tok Qarun nama Qahis. Tu lain Qarun. Kalau lain Nabi Musa, Musa bin Imran, Imran bin Qahis. Tok sama tok ni orang yang sama. Jadi anak kepada Qahis tu seorang nama Imran, bapa kepada Musa, seorang nama Yashur, bapa kepada Qarun. Jadi hak mana abang, hak mana adik? Hak mana abang, hak mana adik? Dalam tafsir Imam Al-Baghawi dan juga merujuk tafsir Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, Imran tu abang kepada Yashur. Anak kepada Qahis tadi, Imran tu abang, Yashur tu adik. Jadi melalui Imran lahirnya Nabi Musa, melalui Yashur lahirnya Qarun. Jadi bila Yashur dengan Imran adik-beradik, automatik dua-dua ni akan jadi sepupu. Baik. Kita berhenti dulu di situ.
Ni pandangan Imam Ibnu Katsir. Kalau kita rujuk kitab Ma'alim At-Tanzil, ni satu lagi kitab tafsir besar yang bersifat ibu ummahat karangan Imam Al-Baghawi. Dalam tu dia susul galuh lagi, panjang lagi salasilah ni. Dia sebut Qarun bin Yashur bin Qahis bin Lewi bin Ya'qub alaihi salam. Maksudnya dia tak berhenti pada Qahis tadi, dia naik lagi. Qahis ni anak kepada Lewi, Lewi anak kepada Ya'qub. Jadi automatik juga Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Lewi, Lewi bin Ya'qub. Jadi apa makna di sini? Nabi Ya'qub lah. Salah seorang anak Nabi Ya'qub dari isteri yang pertama dia layah tu, nama dia Levi. Jadi Levi ni ialah moyang. Levi tu moyang. Qahis tu datuk. Imran tu bapa, Musa tu anak. Nampak tak dia punya jaluran, dia punya susuran. Jadi kalau kita nak naik ke atas, Musa tu anak, Imran tu bapa, Qahis tu datuk, Levi tu moyang. Atas pada moyang orang Penang panggil apa? Generasi kelima tu atas pada moyang orang Penang panggil apa? Tak ada panggilan. Maksudnya atas pada moyang tu Nabi Ya'qub alaihi salam. Jadi Nabi Musa ni masih lagi keturunan Nabi Ya'qub. Betul lah Bani Israel. Manakala kalau ambil sebelah Qarun, Qarun bin Yashur, Yashur bin Qahis, Qahis bin Lewi, Lewi bin Ya'qub. Sama juga. Qarun tu anak, Yashur tu bapa, Qahis tu datuk, Lewi tu moyang. Dia akan bertemu pada datuk dan moyang yang sama. Jadi bila kita faham demikian, maksudnya Musa ni adalah cicit kepada Lewi. Qarun cicit kepada Lewi. Banding dengan cerita hak bawa ikan tadi. Hak bawa ikan tu siapa? Yusha. Nabi Yusha bin Nun bin Yufraim bin Yusuf. Yusha tu anak, Nun tu bapa, Yufraim tu datuk, Yusuf tu moyang. Yusuf dengan Lewi adik-beradik kan? Yusuf juga anak Nabi Ya'qub, Lewi anak Nabi Ya'qub. Bermaksud dua orang tu, Nabi Musa tu cicit kepada Lewi, Nabi Yusha cicit kepada Yusuf. Dua-dua lagi masih keturunan Nabi Allah Ya'qub. Walau bagaimanapun, ada satu lagi pandangan. Pandangan berkenaan salasilah Nabi Musa ni, dia ada mengatakan pertambahan sebelum Lewi. Hak tadi Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Lewi. Tapi ada satu lagi pandangan, Musa bin Imran, Imran bin Qahis, Qahis bin Azar. Ada lagi nama. Selepas Qahis tu Azar, Azar baru bin Lewi. Maksudnya kalaulah hak ni lebih benar, katakan hak ni lebih benar, maksudnya moyang tu tak duduk di Lewi bagi Nabi Musa. Moyang tu duduk pada Azar, atas Azar tu baru Lewi, atas Lewi tu baru Nabi Musa alaihi salam. Kau pening dah? Tak apalah, kita belajar salah silah sikit. Tapi nak suruh kenal siapa itu Qarun. Okey. Tu yang ketiga. Manakala pandangan yang keempat datang daripada salah seorang tokoh sejarah yang besar, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, yang terkenal dengan gelaran Ibnu Ishaq. Baik. Dia berbeza daripada hak sebelum ni. Dia kata Qarun ni merujuk kepada pakcik Nabi Musa tu sendiri. Bukan kata sepupu. Tapi pakcik Nabi Musa. Merujuk kepada Qarun tu adik-beradik dengan Imran seolah-olah. Qarun tu adik-beradik dengan Imran, bapa Nabi Musa. Jadi atas dasar tu dia kata Qarun ni pak saudara kepada Nabi Musa. Dia sedikit berbeza daripada hak sebelum ni. Kemudian Imam Ibnu Katsir bawa satu lagi pandangan daripada Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj dah ada sebelum ni tu. Tapi kali ni dia kata Qarun ni adalah sepakat di kalangan ahli ilmi. Maksudnya orang-orang cerdik pandai, cendekiawan, ulama-ulama bersepakat mengatakan bahawa Qarun ni adalah saudara sepupu kepada Nabi Musa. Masih lagi sama dengan pandangan yang pertama. Baik, kalau saya rujuk dalam kitab Ruhul Ma'ani Imam Al-Alusi, ada satu lagi pandangan yang datang daripada Ibnu Atiyah.
Ibnu Atiyah mengatakan Qarun ni adalah memang sepupu Nabi Musa, tapi dia bukan anak kepada pak saudara tu. Tapi pandangan Ibnu Atiyah, dia adalah merupakan anak mak saudara Nabi Musa pula. Sepupu tu sama sepupu dah. Cuma pandangan hak sebelum ni tu anak pak cik dia, anak pak saudara. Manakala pandangan Ibnu Atiyah ni anak kepada mak saudara. Khalah. Itulah beza. Sepupu tu tak sepupu, cuma beza mari jalur. Tu sajalah. Okey. Pandangan seterusnya Qatadah Ibnu Di'amah. Qatadah Ibnu Di'amah ni mengatakan, kami mengatakan bahawa Qarun ini adalah saudara sepupu kepada Nabi Musa. Samalah. Sepupu kepada Nabi Musa. Cuma panjang sikit huraian Qatadah Ibnu Di'amah. Dia kata apa? Dia kata pada zaman dia, Qarun ini digelar Al-Munawwir ataupun Al-Munawwar. Pasal apa Qarun ini digelar Munawwar pada zaman dia? Li husni suratihi. Kerana keelokan pada paras rupa dia. Dia digelar Munawwir ni kerana Allah bagi dia kacak lah, kita kata bahasa mudah ni, kacak, handsome, nampak pandang tu sedap kelih lah orang kata. Satu. Kemudian suara dia Allah bagi. Dia antara orang yang mempunyai suara yang bagus, suara yang baik ketika membaca dan mengalunkan ayat-ayat Taurat. Allah bagi suara dia tu sedap. Ketika kalau kita hari ni sedap baca Quran lah. Allah bagi pada Qarun suara dia bagus, suara dia sedap bila baca kitab Taurat. Kemudian tambah pula Allah bagi apa pada dia? Kekayaan. Kalaulah duduk di kita ketiga-tiga karakter tadi, lagu mana agak-agak? Handsome, sedap tengok pun duduk di kita. Suara sedap pun duduk di kita. Harta banyak, harta bertimbun pun duduk di kita. Inilah yang menyebabkan Qarun tu jadi terjerumus ke lembah kebinasaan. Tiga-tiga duduk di dia tak? Kita boleh bayangkanlah. Kalaulah benda tu duduk kat saya lah, katakan tak? Kita kata mari start mari tu ralik orang duk tengok kita. Bukan hak sekarang lah. Sekarang ni tak ada siapa nak tengok pun. Muka pun gelap ke matu tak. Kalau bayangkan hak tu orang tengok, handsome-nya ustaz ni. Tambah-tambah hak belakang tabir ni pula tak. Hak perempuan-perempuan tengok duk tunggu ni. Ni ustaz handsome ni, ustaz segak ni. Lepas tu bila pula berceramah sedap pula, kemudian berlagu baca Quran sedap pula, menyanyi sedap pula, ada suara lah orang kata. Lepas tu mari pula parking Ferrari. Kita mari yang motor buruk lah kalau saya tu tak. Ni parking Ferrari lah, parking Lamborghini lah, parking Bentley lah apa. Jadi orang pandang benda-benda macam tu. Okey. Baik. Lepas tu Al-Munawwari tadi, dia sebab dia muka handsome dan kebagusan bacaan dia. Tapi apa yang jadi pada Qarun? Yang mana jadi pada Qarun ialah sifat munafik dia. Sifat munafik Qarun tu sendiri sama dengan seorang lagi munafik yang ada pada zaman Nabi Musa tadi, hak kita panggil Musa Samiri tu. Dua ni adalah dua bentuk personality kemunafikan yang hidup pada zaman Nabi Musa. Satu Musa Samiri, satu lagi Qarun. Okey, tu pandangan Qatadah Ibnu Di'amah. Dan ada yang menyebut iaitu Syahr Ibnu Hausyab. Ini ceritalah, bukan pasal salah silah Qarun. Dia kata pernah terjadi yang mana Qarun ni dia menjulurkan pakaian dia. Kalaulah kata orang dulu jenis pakai jubah, dia menjulurkan pakaian dia ni sejengkal. Maksudnya kalau kita ni biasanya pakai jubah atau pakai kasut seluar ni, mata kaki, duduk di mata kaki tu lah, tahap ujung kan. Dia ni pisah pelabuh sampai sejengkal. Maksudnya sampai berderet tanah lah. Di sisi orang dulu-dulu lambang begini adalah lambang kesombongan dan keangkuhan. Nak tunjuk-tunjuk kat orang. Nak tunjuk kat orang dia ada harta yang berlebihan. Ini adalah kata-kata daripada Syahr Ibnu Hausyab sebagaimana yang dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Okey.